Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini adalah video yang kedua untuk mata pelajaran sains bab 1. Okey, hari ini kita akan membincangkan subtopik 1.2. Dalam 1.2 ni, apakah yang kita akan bincangkan? Kita akan bincangkan mengenai mikroorganisma yang berfaedah, yang baik untuk kita. Tak semua mikroorganisma ni jahat kan? Ada mikroorganisma yang baik. So, kita nak tengok kegunaan-kegunaan mikroorganisma. Okey, now kita teruskan. Ini adalah antara bidang yang menggunakan mikroorganisma. Yang ini daripada buku teks, okey? Okey. Now, bidang yang dalam buku teks ni kita tengok ada 3 bidang yang paling utama. Kita ada bidang perindustrian, kita ada bidang pertanian, kita ada bidang perubatan. Dalam bidang perindustrian ni, okey, kegunaannya kita boleh tengok dalam buat makanan, contohnya macam roti dengan yeast. Roti dengan yeast pula. Nak buat roti tu, buat donut kan. So, itu menggunakan yeast. So, yeast tu adalah sejenis mikroorganisma. And then, untuk buat minuman, contohnya minuman ni adalah macam minuman yogurt. So, minuman yogurt ni menggunakan bakteria. Bakteria jenis apa? Bakteria Lactobacillus bulgaricus. Okay. And then, untuk barangan kulit. So, barangan kulit ni, okay, kita guna ada certain bakteria kat sini. Saya pun susah sikit nak sebut. Okay. Now, katakanlah dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian ni, okey, kegunaan mikroorganisma paling utama adalah untuk menambah kesuburan tanah. Dia boleh tambah kesuburan tanah. So, melalui apa? Satu kita yang kita kenali sebagai kita nitrogen. So, kita nitrogen ni melibatkan banyak mikroorganisma. So, contoh mikroorganisma ni adalah bakteria. So, nama bakteria itu adalah Nitrobacter. Dan satu lagi adalah Nitrosomonas species. Okay. Now, kegunaan mikroorganisma lain dalam bidang pertanian. So, contohnya macam ni tau. Macam lembu tu boleh makan rumput kan? Rumput ni perlu dicernakan. So, ia perlu dicernakan oleh enzim. Tapi untuk untuk lembu ni sebenarnya dalam perut dia tak ada enzim yang boleh mencernakan rumput. Oleh itu ada mikroorganisma yang duduk dalam perut dia tu yang boleh menghasilkan enzim selulis. So, disebabkan mikroorganisma itulah, alright, rumput tu dapat dicernakan. Sebab tu kalau lembu makan rumput dia tak sakit perut. Okey. Now, kita teruskan. Now, dalam bidang perubatan, okey, mikroorganisma ni digunakan untuk menghasilkan vaksin. Nanti kita tengok apakah itu vaksin. Antibiotik. Contoh antibiotik paling famous adalah penicillin. Untuk apa? Membunuh bakteria. Penicillin ni sebenarnya ini diperolehi dari apa? Dari sejenis kulat. Okey. Kemudian untuk menghasilkan hormon insulin. Okey, kita teruskan di sini tau. Okey, tadi kita dah cakap mikroorganisma ni ada hidup dalam sistem pencernaan. Kalaulah kita dah discuss dalam video pertama, okey, dalam kita punya usus badan kita, terutama dalam usus besar kita, ada mikroorganisma yang baik yang kita kenali dia sebagai floral manusia. So, floral manusia ni adalah bakteria yang boleh menghasilkan vitamin B12 dan juga vitamin K. Kalau untuk haiwan, contoh macam lembu ni tadi kan. So, mikroorganisma ni menolong menghasilkan enzim yang tak dapat dihasilkan oleh manusia atau haiwan. Okey. So, contoh enzim yang paling famous adalah selulis. Okey. Selulis ni adalah untuk mencernakan selulosa yang ada pada rumput. Okey. Now, yang kedua, kita tadi cakap proses perebutan kan. Okey, tadi kita tak discuss kat atas tu. Proses perebutan ni memerlukan mikroorganisma jenis apa? Memerlukan bakteria dan juga fungi. So, apa kebaikannya ada orang kata bakteria pengurai dan juga fungi ni? Kebaikannya, bangkai-bangkai ni semua, haiwan ataupun organisma yang mati ni semua akan diurai menjadi sebatian ringkas, menjadi baja dan boleh diserap oleh tumbuhan. Okey, so senang kata apa-apa sahaja yang mati nanti akan diurai menjadi sebatian organik yang lebih ringkas yang boleh diserap oleh tumbuhan dan menambah kesuburan tanah. Okey, now lain lagi satu yang paling famous. Yang ini nanti kita akan bincang yang ini nanti. Okey, bakteria ni banyak kita gunakan. Bakteria ni sangat berguna dalam sistem rawatan kumbahan. Okey, so maksudnya orang kata
bahan-bahan kumbahan ni semua akan ditukar menjadi produk yang lebih berguna seperti biogas dan juga biopropel yang boleh kita gunakan. Tadi macam perubatan. Dalam perubatan tadi kita dah kata mikroorganisma ni digunakan untuk menghasilkan antibiotik dan juga antikulat. So antikulat ni apa? Antikulat ni dihasilkan adalah daripada kulat untuk membunuh penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kulat. Dan vaksin, kita paling famous sekarang adalah mengenai vaksin. Apakah itu vaksin? Sebenarnya vaksin ni adalah patogen yang lemah atau mati disuntik ke badan kita. Orang kata bahaya ke? Okey, kalaulah vaksin ni sebenarnya dia tak bahaya, sebab kalaulah awak tengok di sini, statement di sini, okey, kita suntik bukan patogen yang kuat, yang hebat, bukan. Kita suntik adalah patogen yang lemah dan mati. So bila kita suntik benda yang dah mati, of course lah badan kita, contohnya sel darah putih kita lebih mudah menang lawan patogen. Senang kata badan kita lebih senang untuk menghasilkan antibody. So bila lah katakanlah antibody banyak dihasilkan dan kita menang dan kita sihat daripada kita dapat kita sihat melawan patogen tu, so kita kata badan kita telah mengalami keimunan, telah mendapat keimunan, badan kita dah kebal. Okay, right. So itu adalah kepentingan vaksin. So vaksin ni sebenarnya adalah menggalakkan penghasilan antibody badan. Dan satu lagi adalah untuk meningkatkan kekuatan keimunan sistem pertahanan badan kita. Now, dalam bidang pertanian, tadi kita dah katakan, macam bakteria dan juga kulat, ia dapat menyuburkan tanah. Okey, tambah satu lagi, selain daripada itu, mikroorganisma ni digunakan dalam kawalan biologi. Dengan cara apa? Contoh, ada bakteria digunakan untuk kawal pembiakan rama-rama dan juga kumbang perosak. So, oleh itu tanaman-tanaman ni semua selamat daripada perosak. Kemudian, perindustrian. Dalam bidang perindustrian ni, bakteria ni digunakan untuk menghasilkan cuka, tali, kain dan juga menghasilkan dadih dan menghasilkan barang kulit. And then sebenarnya kulat ni kita buat juga untuk menghasilkan roti. Roti ni tadi guna yeast. Dan juga menghasilkan minum beralkohol, contohnya macam wine. Okay, alright. Now kita teruskan. Yang ni awak boleh tengok daripada buku teks awak pun ada. Ini adalah Sir Alex Fleming. Dialah kata saintis yang berjumpa, yang menemui antibiotik jenis penicillin. Nampak tak? Okay, so penicillin ni adalah sejenis antibiotik yang dapat membunuh bakteria yang bahaya. Okay, so now ini adalah baru. Ini adalah subtopik baru. So kegunaan mikroorganisma dalam bidang bioteknologi dan kelestarian alam. So contohnya adalah koenzim. Siapa yang ambil pertanian ni, saya rasa awak tahulah ni. So koenzim ni sebenarnya apa? Koenzim ni adalah hasil semula jadi dari sisa pertanian, seperti sisa buah-buahan dan juga sayur-sayuran. So, melalui proses apa? Proses penapaian. Apakah itu proses penapaian? Proses penapaian ni adalah proses respirasi anaerob. Okay. Now, so ini senang kata macam ni tau. Kita ada dua jenis pencuci pinggan mangkuk. Satu pencuci pinggan mangkuk jenis kimia yang kita beli kat kedai. Satu kita buat sendiri, which is kita buat sendiri ni daripada sisa buah-buahan. Okay, daripada sisa buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Warna nampak tak cantik, tapi banyak kelebihan dia. Apakah kelebihannya? So kita tengok kat sini Now, so kalau awak tengok daripada sini, kalau larutan pembersih koenzim, ia hasil daripada sisa penapaian. Kalaulah pencuci kimia, ia adalah daripada penggunaan kimia. Kalaulah awak tengok sini, okey, tindakan dia terhadap lemak dan grease. Nak kata kalau pinggan mangkuk yang ada lemak, yang ada minyak, mana satu lebih mudah kita bersihkan kotoran tu? So yang mana satu lebih mudah? Yang koenzim ni lebih mudah. Kenapa? Dalam koenzim ni sebenarnya dia ada enzim. So bila dia ada enzim, dia boleh menguraikan lemak dan grease kepada molekul yang kecil.
Tetapi kalau bahan pencuci kimia, okey, dalam bahan pencuci kimia tu ada surfactant. Surfactant ni apa? Dia adalah sejenis bahan yang dapat mengemulsikan lemak dan grease kepada buih. So senang kata dia yang hasilkan buih. Bila awak basuh dan basuh pinggan mangkuk tu ada buih, itu adalah tindakan surfactant. Dan kemudian mudah digunakan. Mana satu yang mudah digunakan? Koenzim, sebab kita tak perlu sental. Kalau yang ini kita perlu kena sental dengan kuat. Mana satu yang orang kata tak menyumbatkan saliran? Okey, yang tak menyumbatkan saliran adalah larutan pembersih koenzim, sebab molekulnya adalah kecil. Tapi kalau yang ini buih hasil daripada surfactant ni tadi, dia boleh menyumbatkan saliran air. Nah, mana satu yang lebih murah? Of course lah pembersih koenzim lebih murah. Mana satu yang menghasilkan sisa lebih kurang? Of course lah pembersih koenzim menghasilkan sisa yang kurang. Mana satu mesra alam? Of course lah pembersih koenzim yang lebih mesra alam. Okey, now kita nak belajar ada satu lagi mikroorganisma yang banyak kegunaannya. Nama bakteria yang banyak kegunaannya ni adalah kita panggil dia Lactobacillus species. Nah, nama dia kat sini adalah serum bakteria Lactobacillus species. So, apakah kegunaan paling utama? Kegunaan dia adalah merawat sisa air dan enap cemar dalam sistem saliran. Senang kata indah water tu kan. So kita menggunakan mikroorganisma ni untuk apa? Kita nak tukar sisa rawatan ni kepada bahan-bahan kurang bahaya. Kurang bahaya, kurang mencemarkan alam. Ni jadi dia akan tukar menjadi bahan yang kurang bahaya. So, selain daripada tu, apakah kegunaan lagi bakteria Lactobacillus selain merawat sisa kumbahan? Ia juga dapat menyingkirkan bau busuk. So, sisa kumbahan ni kan bau dia busuk kan? Tapi bila dah bakteria ni bertindak balas dengan sisa kumbahan, dia dapat menyingkirkan bau busuk. Selain itu, kat mana kita boleh jumpa Lactobacillus? Kita boleh jumpa dalam sistem pencernaan. Dia dapat membantu sistem pencernaan haiwan ternakan. Selain itu, apakah kegunaan bakteria Lactobacillus? Membuat kompos. Ni membuat baja. Okey. Kemudian apakah lagi kebaikan serum bakteria Lactobacillus? Memajukan industri ikan. Yang ni saya tak pasti sangat tahu. Kemudian akhir sekali dapat menghasilkan enzim. So ini kita culture dia. Okey, ini kita panggil sebagai serum bakteria Lactobacillus. Selain daripada itu, apakah kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan kelestarian alam? Tadi kita dah cakap menghasilkan koenzim, ataupun tadi kalau dalam buku teks awak kita kenali dia sebagai ecoenzim. Saya tertinggal lah ecoenzim. Ni typo sikit, ecoenzim. Lepas tu tolong membersihkan tumpahan minyak. So macam mana? So katakanlah ada minyak dekat lautan tu mengalami pencemaran sebab ada tumpahan minyak, ada bakteria yang diubah suai secara genetik yang dapat memecahkan molekul-molekul minyak itu. Okey, kemudian apakah lagi kegunaan mikroorganisma? Kegunaannya adalah untuk menghasilkan bioplastik. Apakah itu bioplastik? Bioplastik ni adalah plastik yang mesra alam, ataupun nama dia kita panggil dia plastik terbiodegradasi. Maksudnya plastik ni kalau kena tekanan, kena cahaya matahari, dia senang mereput. So senang kata plastik ni dia tak mencemarkan alam. Maksudnya dia tak sumbatkan longkang, katalah kalau dekat parit ke mana dia mudah terurai. Tapi bukan maksudnya awak boleh buang plastik merata-rata. Bukan. Okey. Now, so akhir sekali ini kita dah kata kegunaan mikroorganisma adalah untuk merawat sisa kumbahan. Apakah dia punya fungsi? Dengan menguraikan bahan organik berbahaya menjadi kurang bahaya. Selain itu kurang bau. Alright, so itu sahaja. Maaf atas segala salah dan silap. Thank you so much.